Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surah 16, baris yang ketujuh daripada bawah. Baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Huraian sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Huraian sifat yang keempat daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala lil hawadith akan sekalian perkara yang baharu. Mukhalafah di masdar daripada khalafa, yukhalifu, mukhalafah. Bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala perkara yang baharu. Wajib pada syarak pula, yakni wajib pada syarak juga, sebagaimana wajib pada syarak sifat wujud, qidam, baqa, wajib pada syarak atas mukallaf, sebagaimana hak wajib pada syarak wujud, qidam, baqa. Di atas tiap-tiap mukallaf, orang yang baligh serta berakal, wajib mengetahui serta i'tiqad dan mengaku putus di dalam hati. Mengetahui serta i'tiqad dan mengaku putus di dalam hati. Hak sebelum ni wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hati sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, mengetahui serta mengaku dalam hati. Hak ni mengetahui serta i'tiqad dan mengaku putus di dalam hati. Dia satu makna belaka tu. Mengetahui, kemudian i'tiqad, kemudian mengaku putus di dalam hati, satu makna sahaja. I'tiqad ni, i'tiqad ni dia daripada aqdun, simpul. Ikat mati tu simpul. Aqdun, akad. Kan kita kan tawar menawar, okey, kemudian akad jual beli, sipu, mana ni, bincang, okey, akad nikah, tu lah. Tapi waktu tu boleh cerai kan, mana cerita tu panggil akad. Merisi, meminang, apa semua okey, semua setuju dah, maka akad nikah. Mana akad? Sipu. Ni akidah ni sipu.
Sipo mati. Akidah. Jadi i'tiqad dan mengaku putus ni satu makna sahaja. I'tiqad ataupun jazam putus di hati satu makna. I'tiqad jazam putus di hati satu makna dengan mengetahui. Sebab mengetahui dan mengenal dalam ilmu tauhid dahulunya apa dia? Mengaku putus di dalam hati. Jadi mengetahui ke, mengenal ke, i'tiqad ke, mengaku dalam hati ke, iman ke, satu makna je. Iman at-tasdiqul qalbi, membenar di hati, itu iman, sama je lah. Jadi mengetahui, ilmu, mengenal, makrifah, i'tiqad, jazam di hati, putus di hati, ataupun iman, satu makna. Tapi sini ditambah selagi ni, serta i'tiqad dan mengaku putus dalam hati. I'tiqad serta mengaku putus dalam hati. Kalau tidak mengaku putus dalam hati, tu tak panggil i'tiqad. Tak putus dah, tidak panggil i'tiqad. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Al-jazmu, jazam, putus, itu dia i'tiqad. Itu dia makna mengetahui. Itu dia makna mengenal. Itulah dianya iman. Mengetahui serta i'tiqad dan mengaku putus dalam hatinya, jazam, inilah jazam. Kalau sebut kata jazam, kita fahamlah, mengaku putus dalam hati. Dia biasa tu guru ni tak sebut mengaku putus dalam hati, jazam di hati, jazam di hati. Tapi rumit bahasa Malaysia tak ada tau. JAZEM. Ada bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia baku dah panggil. Tak ada lah jazam tau. Tapi kalau dalam kitab Jawi, hak dirumikan jazam dia je gitu lah. Dan kalau tu guru mengajar, dia akan sebut dengan jazam gitu. Kita jazam ni apa? Jazam ni mengaku putus di dalam hati. Yang ianya adalah i'tiqad. Apa dia i'tiqad? Sipo. Dia panggil aqaidul iman, yang kita terjemah dengan simpulan-simpulan iman. Aqaidul iman, terjemahnya simpulan-simpulan iman. Sipo mana apa ni? Mana kalau kira-kira tak terukar dah. Tinggal seorang pun gitulah. Akidah kita. Begitulah. Aqaidul iman, simpulan iman. Mengetahui serta i'tiqad dan mengaku putus dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf akan tentu sungguh bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bersalahan ni terjemah daripada mukhalafah. Bersalahan dengan makna tidak serupa. Kita sebut bersalahan ni, faham kita berlawanan tau. Bersalahan. Bersalahan makna tidak serupa. Dan tidak menyamainya. Tidak menyamai, tidak mumasalah, tidak menyamai Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Menyamai itu sifat mustahil, lawan kepada mukhalafah. Mukhalafah lawan dia mumasalah. Kita ni sifat wajib semuanya bahasa Arab lah ke? Sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, semuanya bahasa Arab. Tapi lawan dia bahasa Melayu. Wujud lawan dia tiada. Kidam lawan dia baru. Baqa lawan dia binasa. Ke mana? Qudrah lawan dia lemah. Ke mana kita? Sidik lawan dia dusta. Sidik lawan dusta. Jadi Arab lawan Melayu. Begitu.
Kalau tanya kita betul-betul hak lawan hak arak ni, wujud lawan dia apa? Adam pun tak nak jawab kadang-kadang. Adam, ain dal mim, Adam. Wujud lawan Adam. Qidam lawan hudus. Baqa lawan fana. Mukhalafah lawan mumasalah. Mumasalah tu menyamai, serupa. Tu mumasalah. Jadi mumasalah tu mustahil, tidak mumasalah, tidak menyamai, itu hukum kepada sifat mustahil. Istihalatul mustahil. Hak ni hak wajib ni. Mengetahui i'tiqad, mengaku putaran hati, tentu sungguh Allah bersifat dengan mukhalafah, tidak sama sekali Allah bersifat dengan mumasalah, menyamai, serupa. Tentu sungguh bersalang Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan tidak menyamainya. Menyamai itu dia panggil mumasalah. Menyamai itulah sifat mustahil lawan dengan mukhalafah. Jadi menyamai sifat mustahil, tidak menyamai itu hukum pada sifat mustahil. Pegang hukum bagi sifat yang wajib, wujubul wajib, tentu sungguh Allah bersifat dengan mukhalafah. Hukum di sifat mustahil, istihalatul mustahil, tentu tak sama sekali Allah bersifat dengan mumasalah, menyamai. Dia gitu. Ini tidak menyamai. Menyamai itu sifat mustahil atau mumasalah. Yang kita i'tiqad, yang kita mengaku putaran hati mukallaf ni, tentu tidak mumasalah, tidak serupa Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Baharu ni barang yang ada permulaan. Baharu ni barang yang ada permulaan baginya. Allah tidak serupa, tu makna kepada bersalahan. Kemudian yang baharu hawadis ni asalnya tak ada. Yelah, kalau ada sedia kala tak panggil hawadis. Jadi Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala yang baharu ni. Yang baharu ni ada kemudian. Bilakah Allah bersifat dengan mukhalafah? Allah mukhalafah, tidak bersalahan dengan tidak serupa bagi segala yang baharu. Jadi yang baharu ni ada kemudian. Bilakah Allah bersifat dengan mukhalafah? Sifat Allah qadimah belaka. Sifat Allah qadimah belaka. Jangan pula kata Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadih ni selepas Allah jadikan makhluk, barulah Allah bersifat dengan mukhalafah. Salah sangat gitu. Dah. Asalnya hawadih tak ada lagi. Allah bersalahan macam mana? Allah bersalahan macam mana? Akan bagi sekali yang baharu. Sedia kalanya yang baharu belum diadakan oleh Allah. Allah bersalahan macam mana? Sedia kala ni, sedia kala ni. Dia kata sifat Allah qadimah kan? Sifat Allah sedia kala belaka. Yang qadim zat Allah satu, yang qadim sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah qadim. Sedia kala. Tapi hawadis ni sedia kalanya belum ada. Jadi Allah mukhalafah macam mana bagi benda perkara yang belum ada. Mukhalafah selepas ada lah. Selepas ada tu baru. Jadi Allah bersifat dengan mukhalafah tu baru. Mustahil sama sekali. Sebab sifat Allah qadimah belaka. Dan sebelum diadakan hawadis, mukhalafahnya kok mana? Sedia kala ni. Ni jawapan tak betul mana. Tapi kalau berhadapan dengan orang hok tak reti mana, padanglah. Dah serupa macam mana sedia kala? Dah serupalah. Allah ada, hawadis belum ada. Apa panggil apa? Panggil dah serupa kan tu? Sedia kala Allah ada. Hawadis ada ke tak?
Tak ada. Tak serupa. Allah ada, hawadis tak ada. Tak serupa. Itu jawapan budak-budak. Kalau dia, cukup lah, saya fikir banyak. Ada jawapan untuk mula-mula. Dan sekarang ni sifat mukhalafah ni sifat yang qadimah. Sedia kala yang ada hanyalah Allah. Hawadis yang baru belum lagi diadakan oleh Allah. Jadi kalau kata sifat mukhalafah ni sifat yang qadimah, sebelum Allah jadikan hawadis segala yang baru, tak serupa macam mana pada sedia kala. Tak serupa Allah ada, hawadis belum ada. Situ kan. Dia tak serupa pada sedia kala ni. Walaupun hawadis belum diadakan. Tak serupa pada sedia kala sifat Allah sifat yang qadimah. Walaupun hawadis belum ada. Tapi tak serupa ni bukan nanti lepas ada. Mana selepas daripada ada, memang nyata tidak serupa. Tapi sebelum Allah jadikan hawadis, memang Allah tidak serupa dengan sekarang makhluk yang akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tak serupa lepas Allah adakan hawadis. Tak serupa sedia kala. Yang hawadis yang ada pada ilmu iradah Allah, yang Allah akan adakan kemudian, tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada sedia kala. Sedia kala Allah ada di ilmu iradah Allah, Allah telah menentukan hawadis sekarang yang baru akan diadakan oleh Allah. Jadi hawadis yang akan diadakan oleh Allah yang ada dalam iradah ilmu Allah ni tak serupa pada sedia kala sebelum Allah Ta'ala mengadakan hawadis laginya. Nyata kemudian tu nyata kemudian. Hak biasa tu buat misal ginilah. Misal ni taklah nanti tepat 100% tapi boleh nampak bandingan dia, perumpamaan dia. Kita ada satu mutu Honda. Kemudian kita beli mutu Yamaha. Kita letak sebelah mutu Honda dengan mutu Yamaha. Serupa ke tak? Mutu Honda, mutu lama, mutu Yamaha, mutu baru. Serupa tak? Honda ni Yamaha hok baru beli tu dengan motor Honda hok lama tu. Serupa ke tak? Tak serupa. Bila tak serupa? Lepas beli ke? Sebelum tu serupa? Mana sekarang motor Honda suti je ada. Yamaha mari kemudian. Letak sebelah tak serupa. Bila tak serupa? Lepas beli. Asalnya serupa. Yelah tak serupa lah. Dulu tak timbul lah tak serupa ni sebab motor Honda sebuah je. Marilah beli motor Yamaha letak sebelah. Serupa ke tak? Tak serupa. Bila tak serupa? Lepas beli motor Yamaha. Tak serupa daripada asal lagi dah. Cuba tak ada motor Yamaha, tak nyatalah tak serupa. Letak sebelah. Tak serupa Honda dengan Yamaha. Sebelum ni serupa gitu. Faham tak? Memang tak serupa lah. Tapi ketika ada motor Honda sebuah, tak nyatalah serupa ke tak serupanya. Lepas beli motor Yamaha letak depan rumah. Serupa ke tak? Tak serupa. Bila tak serupa? Lepas beli motor Yamaha. Tak serupa daripada asal lagi dahnya. Dah syarikat mana ni? Company lain-lain, syarikat lain mana nak serupa? Tapi nyatanya bila? Lepas letak sebelah. Gitulah. Allah bersifat dengan orang lepas ni sedia kala. Bukan kata selepas Allah jadikan hawadis makhluk Allah, barulah tak serupa. Ada. Mana makhluk hawadis ni lah yang akan diadakan oleh Allah dalam iradah ilmu Allah tak serupa sedia kala. Zat Allah Ta'ala tidak serupa dengan hawadis yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ceramah gitu dia kata tak serupa ni selepas daripada Allah menjadikan hawadis barulah tak serupa. Sifat Allah qadimah belaka. Firman Allah Ta'ala, laisa
kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Didatangkan ayat dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia bagi di belakang. Dia bagi di belakang. Didatangkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada tidak ada seperti zat Allah sesuatu, seperti tidak ada seperti zat Allah sesuatu, dan ialah yang mendengar dan yang melihat. Dan ialah yang mendengar dan yang melihat. Lagi yang melihat tau, As-Sami'ul Basir. Yang mendengar lagi yang melihat. Tidak ada seperti zatnya sesuatu. Dia ada semua tafsirnya. Laisa kamitslihi ay kazatihi. Seperti tiada ada seperti zat Allah Subhanahu wa syai'un sesuatu pun. Sesuatu pun. Dia syai'un tu isim nakirah. Isim makrifah ada alif lam, ni isim nakirah. Di halaman nafi, laisa kamitslihi syai', di halaman nafi memberi faedah umum. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, umum. Syai'. Tidak ada seperti zat Allah sesuatu pun. Sebab apa pun tu? Umumlah. Tak ada sekali habuk pun yang seperti Allah, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syai' tu isim nakirah, di halaman nafi beri faedah umum. Tiada satu perkara pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan nanti serupa pada zat tidak ada, serupa pada sifat tidak ada, serupa pada perbuatan pun tidak ada. Sesuatu ni pada zat, sifat dan perbuatan. Tapi dia ni seperti zat lalu dah. Kalau tak datang seperti zat, lebih umum. Tidak ada yang seperti Allah Ta'ala sesuatu pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Sebab nanti mukhalafatul ta'ala lil hawadith dia macam wahdaniyah. Dia pergi pada tiga. Pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Mukhalafah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Sifat yang keenam nanti wahdaniyah pun sama, pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Hak mukhalafah dengan wahdaniyah, itu kemah molek tu. Itu akidah kita suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Di akhirnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya berbicara mukhalafah, pembicaraan wahdaniyah pada zat, sifat, perbuatan kena kemah molek. Ada ni. Tambah pula akhir zaman ni. Bab mukhalafah, bab wahdaniyah, itu kena halusi molek. Terutama sekali hak mukhalafah pada perbuatan dan wahdaniyah pada perbuatan. Kemudian mukhalafah pada zat. Wahdaniyah pada zat tu clear. Wahdaniyah pada zat itu clear lah. Zat Allah, zat yang satu. Zat Allah tidak berjuzuk, tidak berjuzuk, tidak bersusun daripada beberapa jirim. Itu jelas lah. Itu wahdaniyah pada zat. Nak kena kemah mukhalafah pada zat. Dan juga mukhalafah pada sifat. Kemudian yang nak tu moleknya
mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Ni memang biasa saya ulang-ulang. Antara wahdaniyah, antara mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Sebab mukhalafah pada perbuatan, wahdaniyah pada perbuatan, dia bercanggah. Mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan, dia bercanggah, dia berlawan. Mukhalafah pada perbuatan, nanti dia akan bicara musak sebelah, walaupun pendek dalam kitab ni. Mukhalafah pada perbuatan, perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu. Bererti yang baharu ada perbuatan, tapi tak serupa. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan yang baharu atas jalan ikhtiar usaha yang tak bekas sama sekali. Tetapi apabila sebut kata tidak serupa, bererti perbuatan ni ada, bukan tak ada. Kalau perbuatan ni tak ada, tak bicaralah hak berkaitan dengan serupa tak serupa, sebab tak ada. Sebab itulah didatangkan mukhalafah ni bagi hawadis, bukan bagi mumkinat ke makhlukat ke, tak. Kenapa dia ambil hawadis? Kenapa dia ambil hawadis? Dia tak kata mumkinat. Sebab hawadis ni benda yang ada saja. Mumkinat ni yang ada pun mumkinat, yang tak ada pun mumkinat. Mumkinat belaka. Kan mungkin tu ada 4 kan. Dia ada mumkinun alimallahu annahu lam yujad. Mumkinun alimallahu annahu lam yujad. Mungkin, tapi di ilmu Allah Tuhan tahu dia tidak akan ada. Mana contohnya? Anak orang mandul. Anak mandul tak ada, tapi mumkinun. Jadi mumkinun ni umum. Ada, tak ada, dia panggil mumkinun. Adapun hawadih ni kena kepada benda yang ada. Jadi kalaulah mukhalafah Allah Ta'ala bagi sekali yang baharu pada perbuatan, bererti perbuatan yang baharu ada. Perbuatan Allah ada, perbuatan yang baharu ada, tapi tak serupa. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan yang baharu atas jalan ikhtiar dan usaha. Tapi yang baharu ada ikhtiar usaha. Kalau yang baharu tidak ada ikhtiar usaha, tak ada bicara mukhalafah. Bahkan tak ada. Tak serupa Allah, perbuatan Allah dengan perbuatan yang tak ada. Tak ada bicara kalau dah tak ada. Faham ni? Tidak serupa perbuatan Allah akan perbuatan yang baharu. Perbuatan yang baharu ni tak ada. Tak ada, dah sudah bincang lah. Memanglah serupa tak ada bicara lah, sebab memang tak ada. Tapi kenapa perbuatan yang baru hawadih ni tak serupa? Makna perbuatan Allah, perbuatan yang baru pun ada, tapi tak serupa. Tapi kalau kita pergi pada wahdaniyah pada perbuatan, yang baharu tak ada langsung perbuatan. Bahkan kalau sebut saja keesaan pada perbuatan dengan makna tidak ada perbuatan yang baharu yang serupa dengan perbuatan Allah, tu salah hawa-hawa lagi dah. Tidak ada perbuatan yang baharu yang serupa dengan perbuatan Allah, tu salah kalau nak menghuraikan wahdaniyah pada perbuatan. Tak ada ni. Wahdaniyah pada perbuatan kalau dihuraikan dengan tidak ada perbuatan yang baharu yang serupa dengan perbuatan Allah. Kalau hurai gitu memang salah. Sebab akan beri faham bahawa perbuatan yang baharu ada tapi tak serupa. Tak, ketika menghuraikan keesaan pada perbuatan, jangan duk hurai. Apa makna keesaan pada perbuatan? Dengan makna tiada bagi makhluk satu perbuatan pun yang serupa dengan perbuatan Allah. Faham situ ada juga perbuatan tapi tak ada yang serupa. Itu salah. Sebab apa? Tak ada perbuatan serupa tak serupanya, tak ada. Tapi macam mana mukhalafah pada perbuatan tu ada perbuatan.
Tapi tidak serupa. Itu kata bercanggah. Hak bercanggah dua-dua ni lah kena faham molek. Mukhalafah pada perbuatan kena faham molek. Hamba ada perbuatan, hawadis makhluk ada perbuatan, tapi tak serupa dengan perbuatan Allah. Perbuatan hawadis ni ikhtiar usaha, perbuatan Allah mengadakan. Ini akidah kita ni. Wahdaniyah pada perbuatan, ni akidah kita juga. Keesaan pada perbuatan dengan makna selain dari Allah tidak ada perbuatan. Bukan serupa tak serupa, tidak ada langsung. Itu keesaan pada perbuatan. Jadi macam mana ni? Bercanggah. Lepas tu dua-dua pula wajib kita pegang. Hak tu hak zahir. Wajib berpegang hawadis, makhluk, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi tak boleh bekas. Wajib berpegang. Tapi pada batin hakikinya balik pada wahdaniyah pada perbuatan. Tidak ada. Diri pilihan dan perbuatan hamba tidak ada. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Faham sini, fahamlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selamatlah daripada akidah Qadariyah Jabariyah. Kena faham mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Bercanggah kedua-dua. Tak bercanggah. Sebab mukhalafah pada perbuatan kita pegang pada zahir, hawadis, makhluk, hamba ada pilihan dan perbuatan. Pada batin hakiki wajib berpegang wahdaniyah pada perbuatan. Tidak ada, melainkan hanya ada perbuatan Allah. Ini kadang-kadang pelik. Kita belajar kaedah sifat 20. Belajar bab mukhalafah pada perbuatan, belajar bab wahdaniyah pada perbuatan. Banyak dipeganginya hanya mukhalafah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan, tauhid tidak dipegangi. Akhirnya hamba ada pilihan ada perbuatan zahir dan batin. Bukan hanya pada zahir saja. Ini habis cerita lah. Dia mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab asas kita bicara sifat 20, asas kita mengenal Allah adalah wahdaniyah. Kita bicara bab mengenal Allah ni di bawah la ilaha illallah. La ilaha illallah tu wahdaniyah. Hakikinya tu wahdaniyah. Tapi dah banyak ayat Al-Quran menyandarkan pilihan pada hamba, wajib berpegang pada zahir. Perbuatan hamba ada atas jalan ikhtiar usaha. Tak serupa dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang mengadakan. Perbuatan Allah yang mengada pada batin hakiki ni bukan mengadakan hak berlaku tu. Diri pilihan hamba pun itulah perbuatan Allah. Diri usaha hamba tu pun itulah perbuatan Allah. Tu hak batin hakiki. Hak wahdaniyah pada perbuatan ni lah. Hak nak kena tu molek. Hak mukhalafah pada perbuatan, tu okey lah. Tapi akhirnya hamba ada pilihan dan perbuatan zahir batin. Cuma tidak boleh bekah. Ni satu fahaman. Nak kata qadariyah boleh bekah dengan kudrah yang Tuhan letak pada diri hamba. Ni tak ni. Hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak zahir dan batin. Cuma tak boleh bekah. Jadi di hujung barulah balik pada perbuatan Allah. Ni bukan wahdaniyah pada perbuatan gini. Fahaman gini ada sekarang ni. Sebab itulah kalau bicara bab mukhalafah pada perbuatan, kena peringat sentiasa. Perbuatan yang baharu ni pada zahir. Pada zahir. Majazi saja. Batin hakiki wahdaniyah pada perbuatan. Dia kadang-kadang kan mengajar ni, kita ngajar rekah je. Ngajar rekah macam sebab benda asah je. Hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak boleh bekah. Hamba ada pilihan dan perbuatan tapi tak boleh bekah. Memang kita wajib berpegang. Tapi kalau bukti setakat tu tak boleh bekah sahaja. Pilihan dan perbuatan mutlak hamba zahir dan batin, cuma tak boleh bekah. Jadi pilihan dan perbuatan hak hamba sendiri. Allah tunggu di hujung. Allah yang memberi bekah, yang mengadakan kemudian. Diri pilihan dan perbuatan
Dah wajib berpegang kan hamba daripada perbuatan pada zahir. Bukan batin hakiki. Batin hakiki mati di wahdaniyah pada perbuatan. Dan saya jumpa orang yang kalau kita kata lumak dah dikira belajar sifat 20. Lumak macam tak tahulah. Mana dia kira belajar dia minat sifat 20. Dia minat. Payah nak cara minat sifat 20 ni. Orang minat fiqh. Oh bagus sangatlah minat fiqh. Itu hukum Al-Quran dan hadis. Bagus sangatlah. Semayang rajin, fiqh semayang tak minat. Waktu balik awal. Minat fiqh, oh tu betul sangat minat fiqh. Tapi tiba-tiba ada orang kalau fiqh saya pergi ustaz. Kalau tauhid saya tak pergi. Macam-macam alasan dia kata. Helah gitulah, helah ginilah. Kalau fiqh ada alasan pun dia ketepikan. Kalau tauhid tak ada alasan pun buat alasan. Dia cerita hak lama dia. Fiqh ada alasan pun ketepikan alasan. Ini cerita orang baik belajar ni. Tauhid tak ada alasan pun macam mana nak buat alasan supaya tak pergi. Sebab apa? Sebab tak pergi ni tak ada alasan kata dia orang. Sebab sama-sama minat belajar. Kalau orang tak minat belajar tak apa tu. Ni orang minat belajar. Kemudian barulah habis dah alasan dia kata. Takkan nak buat alasan yang sama. Kalau kawan-kawan tanya nak buat alasan yang sama, orang tak percaya dah. Ke macam mana? Akhir tak ada alasan dah. Pergi dengarlah. Lambat juga nak boleh faham. Tapi alhamdulillah. Terbuka ke hati dianya. Tapi pemahaman juga. Tapi nak ceritanya, hak ni cerita orang ni memang dia minat sifat 20. Dia bagi sifat 20. Basmai dia belajar juga. Tapi dia bagi sifat 20. Atau kata payah nak jumpa. Tapi dalam bab hak mukhalafah pada perbuatan wahdaniyah pada perbuatan ni, bila ni ulang berkali-kali dia pening macam. Memanglah kata wajib berpegang mukhalafah pada perbuatan. Hawadis makhluk hamba ada perbuatan tak berpegang. Wajib berpegang ada. Tapi wahdaniyah pada perbuatan tak ada. Perbuatan Allah dia ada. Wajib berpegang juga. Apabila nak faham tu dia jadi pening. Walah tak pening lah. Hamba ada perbuatan pada zahir. Takkan bercanggah. Semuanya perbuatan Allah pada batin hakiki. Nak bercanggah ke mana? Tapi lambat dia kata. Ni hak belajar dah ni. Hak belajar dah. Sebab apa? Dia mati di dah. Kita orang mengajar pun kita juga sebut. Hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak bekas. Bahkan ingat baik wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang saja hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah yang tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis cerita wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Tapi tak bekas. Berarti setakat tu ni. Akhirnya hamba ada pilihan dan perbuatan zahir dan batin, cuma tak bekas. Akhirnya bercanggah dengan wahdaniyah pada perbuatan. Canggah. Wahdaniyah pada perbuatan yang perbuat hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila tak ditekan semula pilihan dan perbuatan ada pada zahir. Ini soalan. Ini saya biasa cerita soalan ni. Soalan tanya pada tuan guru, pilihan dan perbuatan hak hamba ni mari Tuhan juga ke? Ditanya gitu. Pilihan dan perbuatan hamba ni mari Tuhan juga ke? Soalan tu. Tunggu jawab mana? Dah? Kau dah mari Tuhan, mari mana awal Lepas tu aku pun ngilah. Lepas tu aku pun berhenti. Tak urah dah. Tak urah. Jadi dia kira soalan tu soalan. Soal apa gitu? Tak cerdik. Dia soal. Adakah pilihan hamba ni hak Tuhan juga ke? Pilihan hamba ni hak Tuhan juga ke? Tu jawab kan?
Dah kalau bukan hak mari Tuhan, mari mana awal? Hak Tuhan belaka lah. Lepas tu Tugu jawab sambil ketawa je. Lepas tu Tugu pun jalan je. Tak ada. Tak konsep banyak. Tak konsep banyak. Siapa? Orang tak tanya gitu. Orang tak tanya. Pilih hamba hak Tuhan juga. Lah sekian kodok-kodar nak letak mana? Dan soalan tu makna soalan Tugu jawab dengan ketawa. Lepas tu Tugu jawab pun tak panjang. Pilih hamba ni hak Tuhan juga ke? Tugu ketawa, tu kata dah kalau mari Tuhan mari mana awal? Mana soalan budak-budak gini. Dah iyalah, dah pilih hamba mari Tuhan. Dah sekalian kotak-kodar letak mana rukun mai kenal? Terdetik di hati ni pun kotak-kodarnya. Pilih hamba kotak-kodar lah. Berkelip mata buka nadi pun kotak-kodar. Usul hamba kotak-kodar lah. Siapa tu? Tak ada kita. Lah, tak ada lah. Sekalian kotak-kodar, ada apa lagi hamba? Ada apa lagi? Sekalian kotak-kodar, hak Tuhan belaka. Dah hamba ke apa dia? Tak ada lah. Pening ustaz kalau kata tak ada. Dah, ada hak hamba? Ada lah. Lepas tu sekalian kotak-kodar letak mana? Kena tukar lah. Separuh kotak-kodar, separuh hak makhluk. Baru jadi. Separuh kotak-kodar, separuh hak makhluk. Ada hukum iman gitu? Sekalian, dah sekalian, faham ke tak? Yelah ustaz, sekalian kotak-kodar. Saya pun pegang ustaz. Tapi takkan hak jahat kotak-kodar? Pening kita dengar. Yelah ustaz, sekalian kotak-kodar. Saya pun pegang sekalian kotak-kodar. Takkan kita sambung pun kotak-kodar? Kita dengar pun pening. Tak, dia kata sekalian kotak-kodar saya pun pegang. Tapi takkan hak jahat kotak-kodar. Apa tu? Kalau hak jahat ni bukan kotak-kodar, kalau atas dunia ni hak jahat lah banyaknya. Dah kafir 3/4 dunia. Kafir 3/4 dunia dah. Hak Islam pula ramai mana pula hak jahat. Kalau jahat tu bukan kotak-kodar, berapa? 10% kotak-kodar atas dunia ni lah. Hak langit tu kotak-kodar lah. Hak atas dunia ni 10% lah kotak-kodar. Di mana sekalian kotak-kodar? Ni hak tanya ni orang datuk-datuk ni. Orang datuk yang dalam bidang sains. Bidang sains. Orang Kuala Lumpur, orang datuk. Sekalian kotak-kodar saya pegang. Tapi takkan hak jahat kotak-kodar. Sekalian kotak-kodar saya pegang. Tapi takkan itu hamba pun kotak-kodar. Sekalian. Lepas tu soalan tadi tu lah. Pilih hamba mari Tuhan juga ke? Orang tak tanya soalan gitu. Tunggu jawab kekal. Dah nak mari Tuhan mari mana awal? Hak Tuhan belaka lah. Lepas tu tunggu panjang tak? Macam agak bicara, hamba ada pilihan ada perbuatan tapi tak bagi bekal. Hamba ada pilihan ada perbuatan tapi tak bagi bekal. Kadang-kadang tu nak cerita, itu pada zahir bukan batin hakiki. Tak cerita dah. Sebab apa? Hukum yang kenam kan? Kodak-kodak kan? Kalau duduk mana lagi? Macam biasa cerita bab Qadariyah, Ahli Sunnah, Jabariyah tu lah. Ahli Sunnah, hamba ada pilihan dan perbuatan tapi tak bagi bekah. Tapi berhenti sekat tu je. Tak balik semula. Batin hakikinya Jabariyah lah. Sekian kodok-kodok. Jabariyah salah kan tak pegang hak zahir. Walaupun hak zahir hakikinya tak ada. Tapi wajib pegang ada walaupun tak ada. Sebab Quran sandar kepada hamba. Kat tu je. Atau payah lah. Barang tak ada wajib pegang ada. Tak pegang ada Jabariyah. Dah ada ke tak kita usaha? Tak ada wajib pegang ada. Tadilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu je. Hak ni dikatakan ni. Dia kata Asy'ariyah itu usaha ilusi sahaja. Hakikatnya tak ada. Pelik dia kata akidah Asy'ariyah. Ilusi tak ada. Memang tak ada. Tak ada. Kenapa berpegang ada? Ayat Quran sandar kepada hamba. Kenapa Allah sandar pada hamba? Walha hakikinya tak ada. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan ditanyalah kerjaan Allah Ta'ala. Kita yang kita tanya pada hari akhirat nanti. Barang tak ada wajib pegang ada sebab Allah Ta'ala sandar pada hamba. Kenapa Allah sandar pada hamba? Walha hakikinya tak ada. Tak ada soal banyak lah tu.
Atau dia pening tu. Dia banyak soal, banyak korek. Kalau ni yang Nabi kata fa'amsiku ni, tahan diri kamu daripada membahaskan bab qada. Faham, pegang, berhenti, jangan duk korek-korek. Hok jadi pening-pening tu, hok lepas-lepas ada pening tu, pengalaman dia apa? Pening dia tu ustaz memeningkan diri sendiri, dia kata. Lepas dia faham lah. Sebelum ni dia kata pening lah begitu begini, dia kata orang apa ni? Menyakiti diri sendiri. Sebab dia duduk fikir ikut akal, lepas tu bercanggah dengan akidah asal, dia berpegang pilihan dan perbuatan hamba mutlak zahir dan batin. Habis ceritalah tu. Lepas tu tak ada wahdaniyah pada perbuatan. Ini mukhalafah pada perbuatan nanti kena faham molek dengan wahdaniyah pada perbuatan. Jadi mukhalafah dengan wahdaniyah sama-sama 3. Pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Nak memastikan kita berakidah dengan suratul ikhlas, kesucian dalam bab akidah. Yang mana amal ibadah kita lakukan ni dibina atas kesucian bab akidah. Amal ibadah kita lakukan comel pekoh zahir, comel tasawuf batin, dibina atas kesucian akidah, suratul ikhlas. Mana wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan. Qul huwallahu ahad. Mukhalafah pada zat, sifat dan perbuatan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini suratul ikhlas. Dimulai dengan qul huwallahu ahad, diakhiri dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti dia akan perinci, tapi tak panjang lah kitab kita ni. Bersalahan pada zat je panjang sikit, pergi pada ayat mutasyabihah. Bersalahan pada sifat rekah je, bersalahan pada perbuatan berekah, sebut gitu je lah. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan yang baharu atas jalan ikhtiar dan usaha jua. Perbuatan Allah tidak menggunakan bahan dan alat, perbuatan yang baharu menggunakan bahan dan alat. Itu tidak serupa pada perbuatan, tapi kemah molek. Mukhalafah pada zat, sifat, perbuatan. Wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan. Tapi wahdaniyah pada zat tu clear lah. Wahdaniyah pada sifat pun clear. Esa pada sifat, mana apa? Satu pada sifat. Qudrah satu di zat Allah, iradah satu di zat Allah, ilmu satu di zat Allah. Tak ada yang berpegang. Perbuatan Allah banyak, kudrah Allah kena ada 2-3. Satu tak cukup. Tak ada orang berpegang sifat Allah banyak, tak ada. Satu-satu sifat, satu saja. Itu wahdaniyah pada sifat. Itu pun clear. Wahdaniyah pada perbuatan, waktu nak kena kemah molek. Mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Dan bersalam Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Mukhalafatu ta'lil hawadis. Dan juga tidak menyamai, tidak mumasalah. Mumasalah tu mustahil, tidak menyamai tu hukum kepada sifat mustahil. Itulah dikatakan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu dia dikatakan mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Ini istilah-istilah ulama kemudian ni. Kadang-kadang kitab Imam Ghazali contohnya, terkadang didatangkan laisa bijismin wala aradin. Dia banyak kadang-kadang hak mukhalafah pada perbuatan ni. Dia ialah keluar nama sifat ni. Ulama yang keluar nama sifat. Jadi ulama kemudian letak mukhalafah pada perbuatan. Yang dan ulama kemudian pun ada juga letak atas nama yang lain, bukan disebut dengan mukhalafah pada perbuatan. Pada ni kalau tengok dalam kitab Hidayatus Salikin tu kan, permulaan didatangkan tu 2-3 nama, tapi kedua-tiga nama tu maksud kepada mukhalafah pada perbuatan. Jadi
hak masyhur kitanya gak mudah kita faham hak mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kan kita tengok Idatus Salikin kan, dimulai dengan bicara akidah tu kan, berkaitan dengan sifat-sifat Allah tu, ya permulaan tu, kemudian baru didatangkan sifat 20. Permulaan tu panjang tu, hak berkaitan dengan maksud kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan makna bersalahan itu 3 perkara. Bersalahan pada zat 1 di hadapan, dan bersalahan pada sifat, kemudian terakhir dan bersalahan pada perbuatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.